Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Perinciannya dalam segmen Esensi. Semua projek perumahan yang diluluskan di Kuala Lumpur wajib bina rumah mampu milik atau PPR. Matlamatnya tingkatkan jumlah penyediaan rumah seumpamanya bagi penuhi keperluan rakyat tidak mampu. Perdana Menteri menyatakan sasaran sebelum ini untuk bina lebih banyak rumah mampu milik belum tercapai. Di Ibu Negara, 3,000 permohonan untuk diami rumah mampu milik atau PPR diterima dalam setahun. Sedangkan di BKL hanya mampu tawarkan 300 unit dalam tempoh sama. Projek pembangunan semula Pangsa Puri kos rendah Bandar Tun Razak dijangka siap Julai 2030. Ia libatkan Pangsa Puri Sri Pulau Pinang, Sri Melaka, Sri Johor dan Taman Ikan Emas yang akan dibangun dalam 2 fasa. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail berkata, fasa pertama libatkan 1,192 unit yang akan disiapkan Julai 2026. Sehingga 30 April, 141 projek lewat, 481 projek sakit dan 112 projek terbengkalai dikenal pasti di seluruh negara. Jumlah tersebut dijangka terus meningkat kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang masih jejaskan syarikat pemaju. Bagi menyelesaikannya, sesi libat urus bersama agensi teknikal terlibat dipergiat dan ini termasuk Tenaga Nasional Berhad dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Pengurangan subsidi tidak akan bebankan golongan miskin. Ini kerana pelaksanaannya hanya babitkan golongan kaya dalam kelompok T20. Namun, Perdana Menteri beri jaminan pengurangannya pada kadar minimum. Ops Manis 2.0 yang tamat pada Ahad lalu akan diteruskan hingga 30 Jun ini. Tujuannya pastikan bekalan gula stabil untuk kegunaan rakyat. Semua pihak terlibat dalam setiap rantaian pembekalan diingatkan patuh undang-undang penjualan gula. Kamera sistem keselamatan kesedaran automatik awas dicadang ditambah ikut keperluan dalam jangka masa panjang. Ini ambil kira juga tahap pematuhan pengguna terhadap peraturan jalan raya di lokasi pemasangan kamera itu. Cecah 99% berdasarkan kajian Miros. Ketika ini terdapat 45 kamera awas beroperasi. Datuk Zuraida Kamarudin gagal dapat kebenaran Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi memulakan prosiding semakan kehakiman supaya Jabatan Pendaftaran Pertubuhan mengiktiraf beliau sebagai Presiden Parti Bangsa Malaysia. Hakim Datuk Amarjit Singh menolak permohonan itu dengan alasan mahkamah tidak boleh buat apa-apa inkuiri terhadap hal ehwal dalaman parti berdasarkan Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966. Mengikut seksyen itu, mahkamah turut terikat keputusan dibuat mahkamah lebih tinggi. Ini pula berhubung pembinaan laluan khas untuk penunggang motosikal di Lebuh Raya. Timbalan Menteri Pengangkutan maklumkan kajian mengenainya sedang diteliti. Fokus tertumpu kepada usaha kenal pasti laluan yang sesuai. Seorang wanita maut dalam nahas babitkan sebuah trailer dan kereta di Jalan Kuala Nerang, Pokok Sena, Kedah. Kemalangan berlaku pagi tadi. Bangsa berusia 29 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemandu trailer berusia 40-an pula cedera ringan. Dua lelaki yang menyamar sebagai polis diberkas di kawasan perumahan Permas Kukup, Pontian petang semalam. Mereka ditahan tidak sampai 24 jam selepas disyaki terbabit kejadian mengejar sebuah kenderaan di kilometer 41.5 Lebuh Raya Utara Selatan awal pagi semalam. Ketua Polis Johor maklumkan seorang lagi rakan suspek masih bebas dan usaha mengesan dipergiat. Hasil semakan, salah seorang suspek punyai rekod lampau berkaitan dadah. Menyamar jadi ejen pencari kerja dengan janjikan keuntungan antara 8 hingga 15% kepada mangsa. Itu taktik sindiket penipuan yang memperdaya orang ramai menjadi pekerja sambilan platform e-dagang. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa waspada dan tidak mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan. Orang ramai perlu berhati-hati dengan tawaran pakej haji oleh agensi pelancongan yang mengaku memperoleh visa furoda. Ia bagi mengelak kejadian jemaah terkandas di lapangan terbang. Bakal jemaah disaran dapatkan perkhidmatan berkenaan daripada pengelola jemaah haji yang dilesenkan tabung haji sahaja.
Mayat kanak-kanak lelaki yang lemas di Lubuk Gelap Simpang 4 Tanjung Malim sejak Sabtu lalu ditemukan siang tadi. Mangsa Edward Girang, anak janggut 8 tahun, dijumpai 8 km dari lokasi terakhir mangsa dipercayai hilang. JBPM Perak nyatakan mayat mangsa dijumpai tersangkut pada kayu di tebing sungai oleh unit anjing pengesan K9. Mayat kanak-kanak itu kemudian diserah kepada polis untuk tindakan lanjut. Dua nelayan dikhawatiri lemas selepas perahu yang dinaiki mereka di badai ribut di perairan Kuala Salah, Kedah pada pukul 4.45 pagi tadi. Bangsa terlibat ialah Muhammad Fauzi Tajuddin, 48 dan adiknya Muhammad Farizan Tajuddin, 41 tahun. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata, operasi cari lamat telah diaktifkan dengan mengatur gerak bot perkasa 1224. Operasi SAR pendaki Everest OKU Muhammad Hawari Hashim terpaksa dihentikan sehari awal. Ia selepas drone berdepan masalah menerima gambar dan video yang dirakam. Masalah itu berkemungkinan berpunca daripada faktor cuaca sejuk menyebabkan drone sukar berfungsi dengan baik. Gambar dan video yang dihantar diteliti bagi mendapatkan sebarang petunjuk. Sebelum ini, pencarian turut menggunakan khidmat maling gunung dan helikopter. Operasi SAR memasuki hari ke-19 hari ini. Bekas timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Fisul Saleh dilantik sebagai Ketua Polis Kedah yang baru berkuat kuasa hari ini. Beliau ambil alih tugas Datuk Wan Hassan Wan Ahmad yang dilantik sebagai Komisioner Polis Pentadbiran di Jabatan Pengurusan Bukit Aman. Majlis serah terima tugas disaksikan Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Datuk Sri Azri Ahmad di Ibu Pejabat Polis Kontingen Alur Star. Pendekatan holistik akan diguna pakai untuk cari jalan terbaik galak golongan T20 guna tenaga solar sebagai sumber alternatif elektrik. Penelitian meliputi aspek pembiayaan atau pakej kompetitif. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berkata, beberapa perkara harus diambil kira termasuk kesesuaian harga tenaga itu mengikut pasaran, juga kebolehsaingan solar dengan tenaga elektrik konvensional. Pasukan Petugas Pelaksanaan Dwi Rangkaian 5G Malaysia beri tumpuan kepada penyelesaian isu berkaitan perjanjian akses 5G. Ia melibatkan pihak penyedia perkhidmatan bersama Digital Nasional Berhad DNB serta penyertaan equity mereka dalam entiti berkenaan. Kedua-dua isu utama itu akan dibincang lebih terperinci dan dijangka di muktamad seawal hujung bulan ini. Keputusan segera bagi perjanjian akses 5G membolehkan pihak penyedia perkhidmatan utama termasuk Maxis tawarkan pakej perkhidmatan 5G kepada pengguna. Penduduk Melaka bakal nikmati capaian 5G menjelang pertengahan tahun depan. 80% persiapan 5G di negeri itu bakal siap hujung tahun ini. Baki 20% lagi awal tahun depan. 224 pencawang 5G disasar siap dipasang di seluruh negeri itu selewat-lewatnya Oktober nanti. Setakat ini 114 tapak pencawang telah siap dibina. 91 daripadanya di Melaka Tengah, 6 di Alor Gajah dan 3 di Jasin. Terengganu berpotensi majukan industri penyah karbonan dengan memanfaatkan telaga minyak yang sudah tidak digunakan. Menteri Ekonomi berkata usaha itu dijangka dapat meningkatkan pelaburan dalam industri tersebut. Rafizi Ramli sasarkan operasi industri penyah karbonan Petronas di Kertih dipercepat 2 tahun lebih awal berbanding sasaran asal pada tahun 2030. Akta baru akan digubal bagi merangsang industri tersebut. 50% projek perumahan di Kelantan bermasalah dan dikategori sebagai lewat dan sakit. 40 projek perumahan di negeri itu berada dalam kategori sakit, manakala 3 lagi didapati lewat. 7 lagi projek perumahan belum dimulakan. 36 lagi sedang berjalan. Satu perbincangan akan diadakan bersama kerajaan negeri bagi meneliti permasalahan itu. UPSR dan PT3 tidak akan dilaksana semula dalam masa terdekat. Pendirian KPM itu kekal buat masa ini. Fokus sekarang tertumpu kepada pembangunan holistik murid melalui pentaksiran berasaskan sekolah dan pentaksiran bilik darjah. Ia bertujuan memastikan perkembangan murid secara holistik dan berterusan. Ini pula usaha kembalikan minat pelajar terhadap pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Untuk tujuan itu, Kementerian Pendidikan akan bekerjasama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi serta pihak berkepentingan. Kelompok sasarnya pelajar di desa dan golongan B40.
1 tan metrik durian klon yang ditawar pada harga 30% lebih murah di Kampung Teluk Jambu Perlis jadi rebutan. Pengusahanya Muhammad Aidil Akmal Syadidan berkata, promosi itu bertujuan beri peluang kepada penggemar durian menikmati raja buah itu pada kadar berpatutan. Antara durian klon yang dijual ialah Musang King, D13, Duri Hitam dan Tok Merah. Harga yang ditawarkan antara RM20 hingga RM35 sekilogram mengikut variety. Penurunan kadar defisit yang terlalu mendadak akan jejaskan ekonomi. Ini terutama projek-projek pembangunan negara khususnya pendidikan, kesihatan dan prasarana desa. Perdana Menteri berpendapat penurunan defisit tidak harus terlalu mendadak dan mesti diturunkan ke paras yang boleh diterima seperti diumum sebelum ini. Setakat ini, kerajaan bersama BNM lebih teliti dan berhemah dalam menaikkan kadar faedah. Ini termasuk pastikan ada perimbangan dalam pendekatan yang dilaksana. Ini pula mengenai kejatuhan kadar pertukaran ringgit dalam tempoh terdekat. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menyatakan situasi itu sebahagian besarnya didorong pengukuhan dolar Amerika. Sejak 31 Disember tahun lalu berbanding dolar Amerika, ringgit susut 3.8%. Yen pula 6%, sementara dolar Australia, won dan yuan masing-masing susut sekitar 3%. Bagi kurangkan pergantungan kepada dolar Amerika, pakar ekonomi Dr. Madeline Burma menyokong cadangan penubuhan tabung kewangan Asia IMF. Syur yang dikemuka beberapa kali oleh Perdana Menteri itu bertujuan elak negara-negara Asia terlalu bergantung hanya kepada satu-satu mata wang sahaja. Perbagaikan mata wang yang diguna untuk kumpul dana, melabur rizab atau perdagangan barangan invoice. Moody's menyatakan tindakan itu dijangka dilakukan kerajaan, Bank Pusat dan syarikat-syarikat di Asia Pasifik APEC. Ini didorong keadaan geopolitik yang berlaku di rantau berkenaan. Khazanah Nasional berhad melabur dalam syarikat teknologi insurans tempatan Policy Street. Inisiatif bertujuan tingkatkan perlindungan dan penembusan insurans dalam segmen kurang dapat tumpuan. Bawa mandat Dana Impak, Khazanah telah menerajui pusingan pengumpulan dana Siri B Policy Street berjumlah 67 juta ringgit. Pelaburan itu melengkapi Future Malaysia Program bermatlamat sokong ekosistem permulaan tempatan melalui kerjasama rakan kongsi domestik dan antarabangsa. Majikan disaran mendaftar dan mencarum dengan perkeso sebelum tindakan penguatkuasaan diambil mulai 1 Julai ini. Urusan tersebut boleh dibuat menerusi portal Assist atau hadir ke pejabat perkeso terdekat di seluruh negara. Bulan pemutihan dilaksana hingga akhir bulan ini untuk majikan mendaftar perusahaan dan pekerja tanpa dikenakan tindakan sekiranya ada kelewatan. Selepas tempoh itu berakhir, kesan akan dilancar. Yang di-Pertuan Agong seru Jemaah Haji Malaysia beri sepenuh tumpuan semasa tunai ibadah. Titah Al-Sultan Abdullah, para jemaah perlu tingkatkan amalan sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberi. Baginda dan Raja Permaisuri Agong turut ucapkan selamat berangkat ke Tanah Suci kepada Jemaah Haji Malaysia musim ini. Sekurang-kurangnya 42 orang maut dan puluhan lagi cedera akibat banjir di Haiti. Ribuan lagi hilang tempat tinggal. Agensi Perlindungan Awam berkata angka kematian meningkat sejak Ahad. Banjir melanda beberapa bahagian negara itu termasuk di Port-au-Prince. Haiti kini berdepan senario yang sukar akibat keganasan kumpulan yang mengganggu usaha menghantar bantuan kepada mangsa. Hujan lebat itu bertembung dengan permulaan musim ribut Atlantik. Di utara Nigeria, 30 orang terbunuh akibat serangan kumpulan bersenjata. Serangan berlaku di 6 buah kampung pada hujung minggu di wilayah yang sering tercetus keganasan jenayah dan pertempuran antara komuniti. Penyerang bermotosikal itu juga membakar 2 buah kereta dan 6 pondok jerami. Penduduk menyatakan serangan itu adalah sebagai balasan kerana keengganan mereka membayar wang perlindungan kepada penyamun. Siasatan rasmi awal terhadap nahas kereta api terburuk di India dalam 2 dekad mendapati berpunca akibat daripada kegagalan isyarat. Ketika ini, pegawai kereta api serta saksi mengemukakan bukti kepada Badan Siasatan. Lembaga Kereta Api India mengesyorkan Biro Penyiasatan Pusat CBI Persekutuan mengambil alih siasatan tersebut. Laporan akan diserahkan kepada Lembaga Kereta Api. Nahas Jumaat lalu mengorbankan 275 orang dan mencederakan 1,200 yang lain.
Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ The Hague bersedia untuk mendengar kes yang difailkan oleh Ukraine terhadap pencerobohan Rusia di timur Ukraine. Ukraine memfailkan tuntutan mahkamah terhadap Rusia pada 2017 selepas Moskow menyokong pemberontak pro-Rusia. Kes mahkamah kini bermula berlatar belakangkan pencerobohan besar-besaran Moskow ke atas Ukraine 16 bulan lalu. Kiev menuduh Rusia menyokong pemisah di Donbas dengan senjata dan wang sekaligus melanggar Konvensyen Antarabangsa bagi penindasan pembiayaan keganasan. Iran membuka semula kedutaannya di Arab Saudi selepas ditutup selama 7 tahun. Langkah itu sekaligus melengkapkan perjanjian yang dicapai Mac lalu yang diatur China. Arab Saudi memutuskan hubungan dengan Iran pada 2016. Paparan itu mengakhiri Kanta 744 menyusul selepas ini berita perdana bersama Ivan Toh dan Farhatul Aisyati Osman untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.